Kemudian Allah SWT menjelaskan kuasa dia. Khalaqas samawati wal ard bil haqq. Dia telah mencipta langit dan bumi bil haqq, itu dengan benar, dengan tujuan yang benar. Tujuan Allah SWT cipta langit dan bumi dengan tujuan yang benar, bil haqq, dengan tujuan yang benar. Untuk apa Allah SWT cipta langit dan bumi? Kalau saja tanya sajalah, dia tanya tuan-tuan, untuk apa Allah cipta? Oh, tadi cakap benar. Balik kena soalan balik, untuk apa Allah cipta langit dengan bumi? Untuk apa Allah cipta langit dengan bumi? Tadi cakap macam betul je. Ada tujuan yang benar Allah cipta. Yalah, untuk apa lah? Tanya ustaz tadi. Dia tak tanya, saya pun tak jawab lah. Untuk apa Allah SWT cipta langit dan bumi ni? Langit, bumi semua ciptaan Allah semua, makhluk-makhluk ni semua Allah cipta, dan terutamanya langit dan bumi. Untuk apa? Bil haq. Satu di antara tujuan Allah juga yang sendiri yang cakap, yang kata dalam ayat yang lain, Allah SWT cipta langit dan bumi untuk tunjukkan kita, kepada kita kuasa dia. Awak nak tahu kuasa Allah tak? Tengok langit, tengok bulan, tengok matahari, itu aja kuasa Allah. Senang aja. Allah berkuasa tak berkuasa? Tengok langit, tengok bumi, tengok apa saja, itu adalah kuasa Allah SWT untuk menunjukkan kepada manusia itu kuasa dia. Allah cipta langit dan bumi. Itu kalau kita kadang kita nak tunduk kepada seseorang, itu kita mesti nak tahu kuasa dia. Apa kuasa dia sehingga aku nak kena tunduk dengan dia? Apa kuasa dia? Contoh kita dalam masjid ni, apa kuasa kau ni? Sehingga apa kena tu? Aku pengerusi tau. Pengerusi, apa kuasa pengerusi? Dia boleh halau jemaah keluar. Keluar jangan solat di sini. Mungkinlah pengerusi, tapi pengerusi masjid tak macam itulah. Itu pengerusi persatuan ke pengerusi apa, dia boleh halau. Pengerusi masjid pula macam itu, dia kena halau tak? Jadi nak tunjukkan begitu tentang kuasa Allah SWT. Dicipta langit dan bumi, di antaranya kuasa Allah SWT. Dan banyak tujuan Allah cipta apa saja di langit bumi ni, ada tujuan dia. Semuanya ada tujuan. Itu di antara tujuan dia. Yukawwirul laila wan 'alan nahar. Dia menjadikan malam melingkari siang, malam dengan gelapnya lah. Wa yukawwirun nahar 'alal lail, dan dia menjadikan siang melingkari malam. Ini menunjukkan bumi itu bulat, dia lingkar, Allah cakap yukawwiru dia bulat. Jadi dia menjadikan wasakhara syams wal qamar, dia tundukkan bulan, matahari dan bulan. Ini kuasa Allah SWT. Siapa yang boleh tundukkan matahari? Matahari sampai ada orang yang menyembah matahari. Dia tak sembah pencipta matahari. Ini lagi satu. Patut kau sembah pencipta dia. Kau pergi sembah matahari buat apa? Yang pencipta matahari, siapa yang boleh tundukkan matahari turun tepat pada waktunya? Matahari ni dia bekerja ni non-stop. Dan semenjak dia diciptakan sampai sekarang dia bekerja. Bulan pun bekerja. Siapa yang bekerjakan macam itulah, yang mengatur, yang menundukkan matahari ni, kalau bukan yang Maha Berkuasa. Dan Allah cakap kullun, semuanya yajri li ajali musamman, semuanya akan beredar ke suatu masa yang ditetapkan. Tak selama-lamanya. Walaupun hebat kita cakap matahari, bulan, langit ni semuanya ada expiry date dia lah. Jadi dengan itu, siapa yang berkuasa? Allah SWT. Lawat tengok, matahari berkuasa, matahari yang hebatnya, matahari, bulan ni semua Allah cakap dia ada tempoh waktu yang dia ditetapkan. Satu hari matahari tak bercahaya lagi, satu hari bulan dah tak bercahaya lagi. Semuanya hewaya lah. Alam ni bila lari daripada dia punya sistem dia, itu masanya
itu masanya akan terjadi sesuatu. Sekarang ada orang saintis cakap macam mana tempat matahari ni ada sesuatu ni yang belum ada. Dia ada tumpuk besar, dia macam besar bumi di matahari itu. Benda apa ni? Apa akan terjadi pada matahari? Memanglah nak dekat kiamat akan terjadi perubahan-perubahan pada matahari, bulan. Kita bila lihat ini, kita tahu ini semua dah dekat-dekat. Dia akan tunjukkan tanda-tanda defect pada matahari, pada bulan, pada ini semua, kerana dia nak dekat habis. Dia punya masa dia habis. Kita jangan hayal lagi. Ala huwal aziz, dan ketahuilah dialah yang aziz, yang maha kuasa, al-ghaffar, yang maha mengampuni. Ini yang penutup dikata fawasilul ayat. Penutup ayat tu bila Allah cakap dia maha mendengar, dia maha melihat, dia maha mengetahui, dia maha bijaksana, dia maha ni. Ini yang menjadi tanda tanya kita. Allah cakap dia maha kuasa. Okey, boleh. Kita cakap lah, dengan kuasa dia mencipta langit, bumi, matahari ni semua, dia maha berkuasa. Ghaffar, dia maha mengampuni. Macam mana nama Allah maha mengampuni masuk di sini? Jangan tidurlah ni. Kita macam mana ni nak fikir Al-Quran ni, nak tadabbur. Tadabbur ni renung betul-betul ni. Macam mana tidur pula? Tidur tak dapat tadabbur lah. Ini bukan apa ni, cerita lain lah. Kita apa ni, cerita-cerita lain lah, boleh tidur sikit kan. Ini tadabbur ni mana ada masa nak tidur. Tengok kenapa Allah kata dia maha berkuasa dan maha mengampuni pula. Kenapa dikaitkan, disatukan dengan diiringkan dengan maha mengampun. Ini tadabbur. Tadabbur tu adalah bila kita baca Quran, kita tanya kenapa. Kita bukan mempersoalkan, tapi kita buat satu soalan. Kenapa ayat ni gini? Kenapa ayat ni? Itu cara bertadabbur. Kenapa gini? Kenapa gini? Kenapa gini? Itu cara ulama. Saya tak pandai tadabbur. Saya pun baca ulama yang tanya, bukan saya tanya. Saya sami'na wa ta'na je. Kita baca inilah macam inilah. Tak payah nak tanya-tanya ulama, dia tanya kenapa. Jadi kan Allah cakap semuanya akan berakhir. Semuanya akan matahari, bulan ni semuanya menuju kepada satu masa yang ditetap. Masa apa tu tuan-tuan? Masa kiamat. Itulah hari kehancuran. Hari kehancuran mereka, dan manusia semua akan dibangkitkan, dan akan dihitung. Dan Allah SWT Maha Pengampun. Maha Pengampun. Jadi bila orang baca tentang ayat ni, dia cakap, Allah nanti kita semua ada hari kiamat, kita semua akan dibangkitkan. First thing, aku banyak salah ni. Betul tak? Bila kita fikir kubur je, kita fikir apa? Kita fikir first night, malam pertama aku di kubur, kita fikir kita punya kesalahan mati aku. Banyak silap ni, banyak salah, banyak dosa, banyak ini semua. Macam mana ni? Allah kata dia Al-Ghaffar, dia Maha Pengampun. Cepat-cepat minta ampun lah. Bila kita baca tentang adanya kematian, adanya hari kiamat ini, kita dah jadi takut. Jangan cakap kita, tuan-tuan. Ibu bapa kita yang dah meninggal ni, dia ni macam mana nasib dia di dalam kubur? Dia ampuni atau dia azab sekarang ni? Betul tak? Betul, ada mungkin ada ibu bapa yang dah meninggal. Kalau saya tanya, ibu awak sedang diazab atau sedang di dalam syurga atau sedang diazab? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kalau tak tahu, buat apa? Minta pengampunan lah untuk dia. Apa lagi tak tahu? Kalau awak tak tahu, tak tenang lah kita. Tak tenang. Macam mana ibu aku macam gini? Itu tak tenang kita. Tak tenang kita minta ampun lah untuk dia. Takkan diam aja. Aku pun tak tahulah ibu aku sekarang ni bapa aku sekarang dalam kubur, apa dia kena azab ke, kena apa? Macam gitu lah. Nak kena sapak pula anak macam gitu. Tak tahu, cepat-cepatlah minta ampun. Minta ampun.
kepada Allah SWT. Kalau dulu lah tuan-tuan, kita menyesal kita tak buat baik kepada mak bapak kita, kita tak bersama dengan dia, kita bila dia meninggal pun kita tak berada di sisi dia, apa sajalah, kita dah menyesal betul-betul. Belum terlambat lagi untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Sekarang ni waktu dia, kalau dia dah meninggal, untuk apa berbakti setiap hari orang minta ampun kepada dia, tak kurang daripada 100 kali, 1000 kali pun kena minta ampun untuk dia. Macam gitunya doa-doa awak tu semua. Seorang sahabat bila bapa dia meninggal, dia tak doa lain tuan-tuan. 1 tahun dia doa untuk bapa dia je, tak ada doa lain. Gitu macam kita, ibu bapa kita pun tak tahu dia di dalam kubur, dia diseksa ke, atau dia dalam syurga pun kita tak tahu. Lepas tu buat apa? Minta ampun lah untuk dia, siang malam pagi petang minta ampun. Nangis kita minta ampun untuk dia, minta pengampunan, minta rahmat Allah, minta perlindungan. Ya Allah, lindungilah dia daripada azab. Kita bila minta perlindungan daripada azab kubur, kita belum masuk kubur lagi. Ni sekarang orang dah masuk kubur, apa yang terjadi pada dia kita tak tahu. Cepat-cepatlah minta ampun untuk dia. Dia lagi memerlukan keampunan atau kita? Kita ada masa lagi, yang dia ni dah tak ada masa. Jadi mana anak ni? Anak tak minta ampun, bagi aja 20 bungkus biryani ke surau, suruh dia minta ampun untuk mak saya. Macam gitu punya anak pula. Dia setiap waktu tuan-tuan, setiap waktu, setiap malam, bila-bila masa kita minta ampun untuk ibu atau bapa kita yang telah meninggal. Itu dia anak. Bukan lupa. Ini kita lupa. Ingat apa? Dah hari ke-100 dia meninggal. Bila kita nak buat tahlil? 100 hari baru itu dah setahun. Tahlil untuk setahun. Setahun sekali aja. Setahun sekali dia ingat buat-buat. Kalau orang hari-hari dia buat, dia minta maaf, minta pengampunan, dia minta pengampunan, minta perlindungan untuk ibu bapa dia. Numbers ni, days ni, ataupun hari-hari, tahun-tahun ni tak ada apa-apa bagi dia lah tuan-tuan. Kalau orang ni macam kita cakap Mother's Day lah, aku hari-hari buat baik kepada mak aku. Nak cakap setahun sekali Mother's Day, pegelah kita dengan dia. Korang punya boleh lah, itu Mother's Day untuk korang punya. Yang aku hari-hari, setiap hari aku buat baik kepada ibu bapa aku khidmat kepada ibu bapa aku. Nak cakap tentang Mother's Day, Father's Day, tak perlu, kita tak perlu Mother's Day, Father's Day. Kita tak perlu tahlil 100 tahun 100 tahun kat tadi 100 hari ke, atau setahun ke, 40 hari. Kita tak perlu. Hari-hari aku minta pengampunan untuk mak bapa aku. Setiap hari aku buat. Setiap hari aku baca Quran contohlah. Nak tunggu setahun baru nak Allah Akbar. Ini kita tak tahu. Jadi kalau kita tak tahu keadaan mereka tu, min babil aula kata ulama, untuk kita minta ampun untuk mereka. Kita ni keadaan kita belum lagi masuk. Sebab itu belum masuk aja kita dah minta pengampunan, kita perlindungan daripada siksaan kubur. Bagaimana tentang orang yang dah masuk? Ini dah masuk punya, dia lagi desperate lagi kepada pengampunan, minta pengampunan. Moga-moga makbul doa kita, diampuni oleh Allah SWT, dia masukkan ke dalam syurga. Itu dia tuan-tuan. Jadi Allah sebut Ghaffar. Kena tak ayat ni? Bila penutup dia Azizul Ghaffar. Bila cakap tentang hari kiamat dia, semua rasa takut. Tapi Allah kata di sini, dia maha mengampuni. Apa dosa yang awak buat, apa dosa awak buat, kalau awak minta ampun, Allah ampun tak? Ampun. Ada dosa syirik pun, ya Allah, aku dah telah buat syirik, aku telah menyembah ini, aku telah menyembah ini. Kalau kita minta apa? Banyak kita. Jangan ingat kita tak ada syirik. Kadang kita ada buat dosa syirik. Syirik besar atau syirik kecil, kita ada buat minta ampun. Syirik kadang kita riak, kita buat ni menunjuk-nunjuk apa, minta ampun kepada Allah SWT. Allah SWT Ghaffar. Jangan kita diwaswas oleh syaitan. Allah tak akan ampun dosa, kau dah tahu dah ini. Allah SWT akan mengampuni dengan syarat kita minta ampun kepada Allah SWT. Kepada Allah SWT. Tadi dalil tentang kuasa Allah SWT, dalil kauni lah kita cakap, dalil dalam penciptaan langit dan bumi. Sekarang dalil
kita kata dalil nafsi, dalil kepada diri kita sendiri. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dia telah mencipta kamu dari jiwa yang satu, nafs. Nafs wahidah, dari diri atau jiwa yang satu. Siapa dia? Nabi Adam AS. Tsumma ja'ala minha zawjaha. Kemudian dijadikan daripadanya, daripada Adam ni, daripada tulang rusuk Nabi Adam, daripada Adam tau, daripada Adam ni jadi Hawa, isterinya. Jadi Hawa ni dicipta daripada Adam, daripada Adam, keluarkan daripada Adam ni. Hawa bukan dicipta dari tanah, tak, daripada Adam, Hawa. Dan wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Kalau tuan-tuan tengok bahasa Arab dia, Allah turunkan bagi kamu, Allah turunkan, anzala, dan Allah turunkan. Kalau Indonesia dia terjemah tepat lagi. Kalau Melayu dia cakap, dan dia mengadakan untuk kamu binatang-binatang ternak 8 ekor. Itu Melayu. Kalau Indonesia, dan dia menurunkan 8 pasang haiwan ternak untuk kamu. Lagi sekali ulama bincang, kenapa Allah cakap dia menurunkan, dia turunkan. Betul tak? Kalau mengadakan bagi kamu, tak ada ulama nak bincang lah, tak ada persoalan lah. Tapi binatang dia turunkan kan? Turun dari atas ke dari bawah? Dari atas kan? Macam mana binatang ternak dia turun ni? 8 ekor binatang ternak ni apa? Semua jantan betina lah, jantan betina. Binatang ternak yang kita boleh sembelih, senang aja, binatang ternak yang kita boleh sembelih lah untuk ayam korban, unta, lembu, domba dengan kambing. Jadi 8 betina, jantan dengan betina, jadi 8 pasangan. Ulama bincang, Allah turunkan. Jadi banyak, saya baca dalam 8 pendapat. Dia masalah 8 pendapat, yang ingat satu je. Itu baca, ya Allah, kita ni baca tafsir. Kita tengok di YouTube tentang dia cakap tafsir tu serupa dalam kitab, serupa dalam kitab. Dia hafal ke apa? Kita tafsir. Kalau saya macam itu, tuan-tuan dengar, dia ada tafsir Mukatsir. Tafsir Mukatsir. Dia baca tafsir Mukatsir tu macam dia hafal tafsir Mukatsir. Apa yang ada dalam tafsir Mukatsir tu dia hafal. Guru saya dia masuk kelas tafsir, tuan-tuan. Kitab tempat sini. Ini guru ni Syamkhiti, dia daripada Murtian Syamkhiti. Dia kalau setiap hari sebelum 15 minit sebelum kelas dia ada di luar kelas. Ini dia agak syadid betul. 15 minit dia ada duduk dalam kelas, di luar kelas. Kita nak datang lambat, dia datang 15 minit. Dan dia duduk, kita tafsir, dia pegang tafsir ni tempat dada dia. Saya ingat lagi dia cakap, kita tengok dia ikut dia punya cakap. Dia tak buka tafsir tu, tapi dia tafsirkan serupa macam dalam kitab. Cakap memang dia hafal lah ni, serupa dalam kitab. Bagi mereka tu aib kalau pegang buku. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ulama di YouTube ni, tak ada pegang buku punya. Dia duduk bersandar je, cakap macam gini je. Dia punya cakap tu macam buku. Untuk dia nak pegang buku tu, itu standard ustaz-ustaz je. Pegang tab, pegang handphone, pegang buku. Di standard ulama tak ada. Dia tak ada macam gitu. Jadi nak cakap saya baca banyak. Satu je saya ingat, dia kata macam begitulah Adam diturunkan dari apa ni, dari langit itu, macam gitulah binatang tu diturunkan. 8 ekor tu jantan betina, macam gitulah Allah SWT turunkan mereka. Dia cakap tak. Yang satu pendapat yang interesting juga, dia cakap binatang ni dia makan apa? Dia makan rumput-rumput, dia makan sayur ni semua. Ini turun daripada mana? Macam mana rumput tu, jagalah rumput tu, macam mana rumput-rumputan tu
hidup dari langit. Dari langit air turun, air turun, ada rumput, binatang makan. Jadi itu namanya turun. Oh, macam-macam pendapat tentang dia turunkan binatang itu, 4 pasangan, dan dia mencipta kamu dalam kandungan ibu kamu berperingkat-peringkat dari satu kejadian ke satu kejadian. Jadi kita ada stages, ada peringkat ciptaan bayi di dalam perut ibu dia. Ini sains tuan-tuan tahulah, 6 peringkat, 6 peringkat. Sekarang ni subhanallah, dengan teknologi ni sungguh mengagumkan. Dulu dia ambil kartun-kartun aja, dia tunjuk macam kartun-kartun, kartun-kartun terjadi bayi dalam perut. Sekarang ni bayi yang betul tuan-tuan, macam boleh menangis kita tengok. Bayi yang betul macam ni dia membesar. Masalahnya punya teknologi ni, bayi betul dia tunjuk macam mana dia punya peringkat-peringkat penciptaan dia. Tangan dia keluar, itu kepala dia, gitu, gini, kaki, semua tunjuk live depan kita, yang betul punya. Ambil kain kartunnya, macam mana terjadi bayi itu. Itu menakjubkan, satu yang menakjubkan. Dan kemudian Allah cakap, dalam 3 suasana gelap gulita, 3 kegelapan. Satu gelap perut, satu gelap tembuni dia. Dia satu gelap apa? Lupa pula. Dia ada dalam 3 kegelapan dalam perut ibu. Yang dapat berbuat demikian, Allah cakap, dzalikumullah, yang boleh, yang berkuasa untuk mencipta kamu ni hanyalah Allah. Cakap dalam perut ibu lah, dalam perut ibu janin, dalam perut ibu, apa ibu tu buat? Apa dia buat? Mak bidan boleh, saya ingat lah, dia terturun boleh goyang-goyang aja. Itu je. Nak cakap buat dia punya tangan, adik, buat dia punya telinga, buat dia punya itu, boleh? Boleh tak? Boleh. Apa yang dia buat? Apa sumbangan apa si ibu tu buat terhadap anak dalam perut ni? Apa dia boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Kalau nak keluar cacat ke tak cacat ke, tangan ada ke tak ada, tak boleh buat apa-apa. Ini siapa yang buat ni? Siapa yang buat dalam perut ibu ni? Proses dia kan, kita kat peringkat-peringkat dia. Kalau bukan Allah SWT, ini confirm punya tuan-tuan, dalil bukti yang nyata sekali. Bila kita baca Al-Quran, Allah tak cakap dalil yang khayal-khayal punya tuan-tuan. Allah cakap dalil yang proven punya, scientific proven punya. Siapa yang boleh buat? Doktor mana yang boleh buat tuan-tuan? Doktor mana yang boleh buat tuan-tuan? Doktor bila cek aja, ini kepala dia besar, ini gini-gini, kau kena gugurkan. Itu je doktor cakap. Doktor tak boleh buat apa-apa pun. Kalau budak ni cacat ke apa, doktor boleh buat apa? Doktor boleh buat apa? Ada seorang kawan saya, 2 doktor spesialis cakap, gugur, kau punya anak keluar cacat ni, kau punya anak keluar cacat. 2 spesialis cakap gugur. Dia jumpa saya kata dah berapa bulan cik? Dia kata dah berapa bulan? Dia kata mana boleh gugur? Dah berapa bulan? Itu macam mana? Doktor tak boleh cakap apa-apa. Saya cakap, susah. Jadi macam mana? Kita fikir, bagi isteri hantar minum air zam-zam aja lah. Kita beli habis-habis air zam-zam, minum aja air zam-zam. Okey lah. Itu pun boleh betul-betul nak habis semua, minum. Subhanallah. Anak dia kalau tak dapat pun, 1 hari dia di hospital. 1 hari adalah sikit macam kecacatan minor punya lah, bukan major punya. Lepas tu dia tunjuk anak dia hafal surah Al-Baqarah. Sudah umur berapa tahun ni? Jadi kan 4-5 tahun dia tengok anak aku hafal. Hafal pun surah Al-Baqarah lah. Tengok tuan-tuan, dia tak boleh buat apa. Kalau tuan-tuan ada problem ni, saya syurkan minum zam-zam je. Tapi zam-zam yang wari punya doktor tak boleh buat apa-apa. Budak tu tak boleh buat apa-apa. Dia nak kan mesti ada rawatan kan kita. Takkan tak boleh rawat, tak boleh doktor gini. Memang tak boleh buat apa-apa pun. Jadi ini semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum, rabb kamu.
yang mencipta, yang memelihara kamu, yang membesarkan kamu, yang memberi kamu rezeki. Siapa bagi dia rezeki anak ni dalam perut? Saluran macam mana anak ni dapat rezeki kalau bukan Allah SWT? Rabb tu yang memberi rezeki, yang memelihara, yang menjaga kamu. Itulah Rabb kamu. La ilaha illa huwa. Tiada yang berhak disembah melainkan Dia. Kalau Dia yang memelihara kamu, Dia menjaga kamu, Dia memberi rezeki kepada kamu, Dialah yang kamu sembah. Macam contoh mak kita, dialah yang pelihara kita, dia yang jaga kita. Takkan kita nak bagi buat baik kepada makcik-makcik yang lain, mak kita tak nak buat baik. Dialah patut kau khidmat, buat apa? Dia buat segala-galanya membesarkan kau. Sepatutnya dia lah. Kan logik tak? Ada masalah tak tak? Kalau saya cakap buat baik kepada mak kau yang telah jaga kau, ada masalah tak? Kalau kita cakap buat baik kepada Allah, sembahlah Allah yang telah mencipta kamu, ada masalah tak? Ada orang nak protes tak? Mana kau suruh aku sembah? Ada juga manusia bingung ni protes. Orang suruh sembah Allah SWT. Sembahlah Allah yang telah mencipta kamu. Dia yang telah mencipta kamu daripada perut ibu kamu, telah membesarkan kamu, beri kamu segala-galanya. Kamu itulah Allah cakap, bingung manusia ni. Allah cakap apa? Fa anna tusrafun. Bagaimana kamu boleh dipesongkan? Ini orang yang terpesong. Otak dia terpesong. Kenapa tak nak sembah Allah SWT? Dan Allah bagi segala-galanya, berhala pula dia sembah. Berhala pula yang dia tunduk, dia taat. Allahu Akbar. Ini betul-betul lah. Macam musyrik ni, akal dia tak tahu mana. Akal dia dah terpesong. Takkan dia tak tanya, apa sumbangan berhala ni kepada aku ni, sampai aku nak kena tunduk, nak kena sembah dia, kena taat kepada berhala ni. Apa yang dia buat buat aku? Nothing. Dia cakap zero, tak ada benda apa pun dia buat. Apa yang dia buat? Apa sumbangan dia kepada diri awak ni, daripada awak kecil sampai besar ni? Apa sumbangan berhala tu? Tak ada apa-apa. Itu yang kau sembah. Dia fa'na tusrafun. Macam mana kamu boleh dipalingkan daripada sembah Allah SWT? Sepatutnya kalau manusia fikir macam itu je, dia akan sembah Allah. Allah SWT cipta mereka, ada akal. Kalau kita katakan sembah berhala, kenapa tak sembah Tuhan yang telah mencipta kamu? Why don't you worship the God that created you? Cakap macam itu aja kepada mereka, takkan salah. Kalau kita cakap, why you worship you worship idols ni semua, berhala-berhala. Why don't you worship God? Salah aku cakap macam itu. Kalau orang buat baik kepada semua orang, dia tak buat baik kepada mak bapak, ibu dia yang telah menjaga dia. Dia cakap, kenapa kau buat baik? Kena tolong orang sana, tolong orang sini. Mak kau ni tak ada orang jaga, tak ada orang bagi dia makan, tak ada itu. Salah ke kita cakap macam itu? Tak ada. Manusia bingung mesti, dia terpusing dia punya akal dia. Kita suruh sembah Allah. Bila Nabi cakap ani'budullah, sembahlah Allah, dia tak nak sembah Allah. Ini dia. Kita tengok ada juga manusia yang terpesong. InsyaAllah minggu depan lagi kita tengok tuan-tuan ya, ayat minggu depan ni lagi hebat lagi ayat ni. Moga-moga kita dapat sambung minggu depan. Aku lupa hadis. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.